Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera serta salam ukhuwah kepada saudara dan saudari sekalian. Alhamdulillah, pada petang yang penuh keberkatan ini, kita diberi peluang dan iman, kesihatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjalani atau meneruskan kehidupan kita pada hari ini. Pada petang ini juga, kita bersama-sama berkumpul untuk mendengar bual bicara atau perkongsian ilmu yang menarik daripada ahli-ahli panel kita yang hebat sebentar lagi. Sebelum kita mempamerkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, sudah semestinya saudara-saudari sekalian ingin sekali mengetahui apakah topik yang akan dikongsi dan dikupas satu persatu dalam perkongsian ilmu kali ini. Saudara dan saudari sekalian, pada hari ini kita akan berbicara mengenai topik insurans takaful. Bermula 1 Jun 2021, negara kita telah kembali semula kepada pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP susulan peningkatan mendadak kes COVID-19. Perasaan takut dan risau terhadap kesan PKP adalah lumrah, terutamanya apabila ia melibatkan perkara di luar bidang kuasa kita. Bagi kelompok masyarakat tertentu, kerisauan mereka bertambah dengan persoalan seperti cukupkah simpanan mereka untuk memenuhi keperluan harian. Apatah lagi memperuntukkan sebahagian simpanan untuk membayar premium sijil takaful dan polisi insurans. Maka di negara-negara Islam seperti Malaysia, Indonesia dan Bangladesh telah memberi kemudahan seperti skim perlindungan takaful, sumbangan rendah dan hanya meliputi sebilangan kecil rakyat. Di samping itu, kajian ini juga turut memfokuskan kepada beberapa insurans takaful yang dihaskan untuk golongan berpendapatan rendah atau dalam erti kata lain untuk golongan miskin yang telah dilaksanakan oleh beberapa syarikat takaful di Malaysia. Saudara dan saudari sekalian, sebelum kita mengupas topik pada hari ini dengan lebih lanjut, marilah kita berkenalan terlebih dahulu dengan ahli panel kita yang sudi meluangkan masa mereka pada petang ini. Memperkenalkan panel pertama kita pada hari ini iaitu saudara Hanif Irsyad dan ahli panel kita yang kedua, saudari Elia Farhana. Baiklah saudara dan saudari sekalian, sudah tentu anda tidak sabar untuk mengetahui lebih mendalam lagi mengenai topik kita pada hari ini. Maka saya menjemput panel pertama kita, saudara Hanif Irsyad, untuk menjelaskan kepada kita apakah pengertian insurans takaful dan apakah jenis perkhidmatannya. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera serta salam ukhuwah kepada saudara dan saudari sekalian. Seperti yang anda dimaklumkan oleh moderator, yang tajuk yang hendak kami bincangkan pada hari ini iaitu insurans takaful. So, apakah itu insurans takaful? Takaful ini adalah satu konsep insurans yang berlandaskan hukum syariah. Secara asasnya, konsep takaful adalah berteraskan kerjasama, tanggungjawab perlindungan atau erti kata lain ia memberikan perlindungan ke atas aset bersama maka perkongsian risiko sesama ahli. Buat pengetahuan korang semua, syarikat takaful pertama di Malaysia ditubuhkan pada tahun 1985 selepas penggubalan Akta Takaful 1984. Secara ringkasnya, takaful adalah pelan perlindungan berdasarkan prinsip syariah dengan mencarum sejumlah wang yang sebahagiannya akan disalurkan ke dalam dana takaful atas dasar tabaruk iaitu derma. Seseorang itu mementerai kontrak iaitu akad bagi membolehkannya menjadi seorang peserta dalam pelan takaful tersebut dengan bersetuju untuk saling membantu antara satu sama lain sekiranya salah seorang peserta mengalami kerugian yang diletakkan. Takaful juga telah dinyatakan di dalam Al-Quran menerusi ayat 2 surah Al-Ma'idah yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ingat halal membuat sesuka hati mengenai syiar-syiar agama Allah dan mengenai bulan-bulan yang dihormati dan mengenai bintang-bintang yang dihadiahkan iaitu ke Mekah untuk korban dan mengenai kanun-kanun binatang hadiah itu dan mengenai orang-orang yang menuju ke Baitul Haram yang bertujuan mencari limpah kurnia dari Tuhan mereka dengan cara jalan perniagaan dan mencari keridhaannya dengan mengerjakan ibadat haji di tanah suci. Dan apabila kamu telah selesai dari ihram, maka bolehlah kamu berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian kamu kepada suatu kaum kerana mereka pernah menghalangi kamu dari Masjid Al-Haram itu, mendorong kamu menceroboh, dan hendaklah kamu bertolong-tolong untuk membuat kebajikan, bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa iaitu maksiat dan pencerobohan. Dan bertakwalah kepada Allah kerana sesungguhnya Allah Maha berat azab siksanya bagi sesiapa yang melanggar perintahnya. Selain itu, terdapat juga beberapa hadis terkenal seperti ibarat hubungan dan
Perasaan orang-orang beriman sesama mereka adalah seperti jasad. Apabila salah satu daripadanya ditimpa kesusahan, maka seluruh anggota yang lain juga akan merasainya. Yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Oleh itu tidak dapat disangkalah bahawa insurans takaful merupakan antara daripada syariat Islam. Buat pengetahuan hadirin, akad yang digunakan dalam urus niaga insurans takaful adalah berasaskan wakalah dan mudarabah. Wakalah diambil daripada perkataan bahasa Arab yang bermaksud perwakilan. Dan segi pengertian syarak, ia merujuk pada kontrak di mana satu pihak menyerahkan suatu urusan yang boleh diwakilkan mengikut hukum syarak kepada pihak lain ketika pihak yang pertama itu masih hidup. Perwakilan boleh dilaksanakan dengan pembayaran upah atau tanpa upah. Dalam konteks takaful, para peserta takaful akan mewakilkan estate pengurusan dana serta skim takaful kepada syarikat pengendali takaful. Sebagai balasannya, pengendali takaful berhak untuk menerima upah tertentu hasil daripada pemberian tenaga kerja dan kepakaran di dalam mengendalikan dana serta skim takaful tersebut. Upah ini disebut sebagai fee wakalah. Mudarabah pula adalah akad pelaburan di mana kerjasama dalam satu-satu urus niaga antara pihak yang mengeluarkan modal dengan pengusaha yang menjalankan urus niaga itu dimeterai dengan perjanjian perkongsian keuntungan. Sebarang keuntungan akan dibahagikan di antara kedua-dua pihak mengikut peratusan dipersetujui. Namun, jika berlaku kerugian, keseluruhan kerugian kewangan akan ditanggung oleh pihak yang mengeluarkan modal, manakala pengusaha pula tidak dapat sebarang ganjaran bagi usaha dan kerja yang telah dilaksanakan. Jadi, jenis-jenis perkhidmatan yang ditawarkan oleh syarikat-syarikat insurans secara amnya dibahagi kepada dua kategori, iaitu produk takaful keluarga dan produk takaful am. Subtopik takaful keluarga ialah insurans kesihatan. Takaful perubatan dan kesihatan boleh memberi perlindungan sekiranya kita harus membayar kos rawatan persediaan seperti kos hospital dan penjagaan kesihatan. Takaful kesihatan bukan sahaja melindungi diri korang tetapi ahli keluarga korang juga mendapat manfaat, tetapi ia berdasarkan pelan takaful yang kita pilih. Dari segi takaful am pula ialah insurans nyawa, insurans kenderaan, rumah. Rumah itu. Maksud yang pertama sekali ialah insurans nyawa. Insurans nyawa ini akan memberi perlindungan dan menanggung diri dan nyawa korang sekiranya berlaku risiko kematian, ketidakupayaan dari kesakitan sehingga terpaksa dimasukkan ke dalam hospital. Tujuan seseorang itu mengambil insurans nyawa di bawah takaful adalah supaya waris korang mendapat hibah dalam nilai yang banyak. Kedua ialah insurans kenderaan. Insurans kenderaan berperan apabila takaful pihak ketiga akan melindungi diri korang daripada tutup pihak ketiga yang berpunca daripada kemalangan, pencurian atau kebakaran serta kerosakan harta benda dari pihak ketiga. Akhir sekali, takaful rumah akan melindungi rumah korang daripada kerosakan dan kerugian sekiranya berlaku kebakaran, kerugian yang disebabkan banjir atau disebabkan bencana alam. Takaful isi rumah pula melindungi barangan rumah korang daripada seperti perabot, peralatan elektrik daripada kerosakan. Daripada penjelasan di atas yang telah saya berikan ini, ternyatalah insurans takaful ini adalah perkara yang penting dalam kalangan masyarakat di negara kita. Semua orang digalakkan untuk mengambil bahagian dalam insurans takaful ini kerana terdapat banyak faedah serta tidak melanggar hukum syarak. Maka, tamatlah perbincangan saya berkaitan definisi insurans takaful dan jenis-jenis perkhidmatannya. Saudari dan saudari, jelaslah bahawa tadi kita telah mendengar penjelasan yang sangat jelas dari saudara Hanif Irsyad mengenai maksud insurans takaful dan perkhidmatannya sekali. Diharap saudara dan saudari memahami dan mendapat perkongsian yang dikongsi oleh saudara Irsyad sebentar tadi. Setiap bencana yang berlaku di dunia ini sudah semestinya mempunyai kepentingannya sendiri. Sebagai contoh, kenapa insurans takaful itu penting? Apakah kepentingannya? Sudah tentu, insurans takaful ini dapat mempengaruhi kehidupan kita kerana ia merupakan teknik pengurangan risiko yang merupakan teknik yang diiktiraf sebagai pendekatan inovatif dalam membasmi kemiskinan. Selain itu, kita dapat mempelajari sifat sabar, tenang dan memupuk niat murni dalam membantu orang lain. Oleh itu, insurans takaful ini juga mempunyai kepentingannya yang tersendiri dan ia biasa dilakukan oleh setiap orang. Maka tanpa kita membuang masa lagi, kita menjemput panel kita yang kedua iaitu saudari Elia Farhana untuk memberitahu kepada kita semua apakah pengertian jual beli atas talian, kad kredit dan kad diskaun dan jenis perkhidmatannya. Dipersilakan.
Terima kasih diucapkan kepada saudari moderator dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera serta salam ukhuwah kepada saudara dan saudari sekalian. Untuk meneruskan lagi sesi forum kita pada hari ini, saya ingin memperlihatkan dengan lebih lanjut dan dengan jual beli atas talian, kad kredit, kad diskaun dan jenis perkhidmatannya. Perniagaan dalam lebih dikenali sebagai e-dagang merupakan salah satu medium perniagaan yang banyak diaplikasikan oleh para peniaga. E-dagang juga merupakan sistem perniagaan yang menggunakan kemudahan teknologi yang maklumat terutama telekomunikasi yang canggih dan internet untuk berurusan dengan pelanggan. Itu juga melibatkan kegiatan perniagaan yang menggunakan internet sebagai instrumen pemasaran dengan jangkauan potensi jualan seantero dunia. E-dagang boleh ditarifkan sebagai satu sistem yang membolehkan penjualan dan pembelian barangan atau perkhidmatan oleh penjual dan pengguna di internet. Istilah e-dagang juga boleh diinterpretasikan berdasarkan konteks yang lebih luas atau umum dan konteks yang lebih sempit. Istilah konteks yang lebih umum dilihat sebagai bentuk atau cara pelaksanaan perniagaan secara elektronik. Jenis perkhidmatan yang ditawarkan dalam jual beli atas talian secara asasnya terbagi kepada dua jenis, iaitu e-dagang antara perniagaan dengan perniagaan dan e-dagang antara perniagaan dengan pengguna. E-dagang antara perniagaan dengan perniagaan melibatkan transaksi antara dua atau lebih syarikat, iaitu satu pihak merupakan syarikat pembekal kepada satu pihak yang lain. E-dagang antara perniagaan dengan perniagaan pula dengan pengguna pula melibatkan transaksi antara penjual produk akhir dengan pengguna. Seterusnya, kad kredit Islamik atau lebih dikenali sebagai kad kredit I di Malaysia menawarkan pilihan untuk golongan Muslim untuk mendapatkan kemudahan penggunaan kad kredit sambil mengekalkan kepada syariah Islam. Ia juga merupakan pilihan alternatif kepada golongan Muslim. Kad kredit Islamik bagi golongan bukan Muslim, kad kredit Islamik boleh memberikan mereka lebih banyak pilihan selain daripada kad kredit konvensional. Ciri-ciri kad kredit Islamik ialah mematuhi syariah. Kad kredit Islamik perlu mematuhi syariah dan bebas daripada sebarang aktiviti yang melanggar undang-undang Islam. Perbezaan utama antara kad kredit Islamik dan kad kredit konvensional adalah larangan warah dan riba. Warah membuat berlebihan manakala riba ada dan faedah. Selain itu, kad kredit Islamik tidak ada cas terlampau, cas berlebihan dilarang di bawah undang-undang syariah. Kad kredit Islamik juga mempunyai sistem penapisan untuk memastikan bahawa kad kredit hanya akan digunakan untuk urus yang halal. Ini bermaksud bahawa kad kredit Islamik tidak boleh digunakan untuk membeli alkohol, dia untuk aktiviti dan pembelian lain yang tidak digunakan dalam Islam. Sekiranya kad digunakan untuk tujuan tersebut, penjual kad iaitu pihak bank tidak akan membenarkan dan transaksi tersebut akan ditolak. Ciri kedua ialah faedah. Sebarang faedah atau riba dilarang sekali bawah dan syariah. Maka perkhidmatan yang disediakan di kad kredit Islam tidak boleh melibatkan apa-apa cas tersebut. Oleh itu, apa yang perbankan Islam adalah menyediakan kad kredit Islamik dengan menggunakan bayaran untuk perkhidmatan mereka yang dikenali sebagai cas keuntungan. Cas tersebut hanya dikenakan sekiranya ada tunggak yang tidak dibayar dalam tempoh yang ditentukan. Cas dengan biasanya dikira setiap hari pada 13.5% hingga 18% setahun. Cas tersebut akan dikenakan jika pemegang tidak melakukan bayaran sebelum ditetapkan bank. Di samping itu, saya akan menceritakan tentang kad diskaun atau lebih dikenali sebagai membership. Ulama telah membincangkan berkenaan kad diskaun. Majma' Islami telah menggunakan fatwa dengan membezakan kepada dua, iaitu kad ahli atau kad yang diperolehi dengan membayar sama ada bayar bulanan atau wajib mesti sebalik atau bayar tahunan.
Hukum kad ini ialah Arab dari segi berdasarkan sebab-sebab seperti terdapat unsur jahalah dan gharar, perjudian, merugikan orang lain dan memberi mudarat kepada syarikat yang lain. Ini berlandaskan hadis riwayat Imam Muslim, iaitu Rasulullah melarang jual beli gharar. Sebagai belum segala yang telah diperkatakan di atas, terbuktilah bahawa jual beli atas talian dan kad kredit sah di sisi syariah Islam, manakala diskaun pula terbagi kepada dua fatwa. Oleh yang demikian, masyarakat zaman kini amat digalakkan untuk melakukan jual beli atas talian kerana dibantu dengan perkembangan teknologi yang semakin serba canggih lalu memajukan ekonomi negara Malaysia. Demikian itu tadi perkongsian daripada saudari Elia mengenai pengertian jual beli atas talian, kad kredit, kad diskaun dan jenis perkhidmatannya. Saudara dan saudari sekalian, jika diikutkan kita sudah diberi pendedahan tentang jual beli atas talian ini pada peringkat usia dewasa, sudah semestinya kita sudah arif dengan perkara ini dari segi hukum, syarat serta pelaksanaan jual beli tersebut. Tapi adakah kita sendiri faham mengenai kepentingan insurans takaful itu sendiri atau kita hanya biarkan ilmu itu sekadar masuk di telinga kanan dan keluar di telinga kiri? Oleh itu, saya ingin meminta pendapat ahli-ahli panel untuk mengutarakan pendapat mereka mengenai sejauh mana kefahaman masyarakat Islam kita ini mengenai kepentingan insurans takaful. Maka saya menjemput saudara dan saudari mengutarakan pendapat mereka. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada saudari moderator. Seperti yang dibicarakan oleh moderator tadi, tajuk yang menjadi fokus minda pada hari ini ialah insurans takaful dan yang menjadi persoalan yang dibicarakan ialah kepentingan takaful insurans, jual beli atas talian, kad kredit, kad diskaun dan dalam kehidupan kini. Cuba bayangkan jika insurans takaful tidak pernah wujud di muka bumi ini, apakah yang akan terjadi? Sudah tentu setiap orang terpaksa berhadapan dengan sebarang risiko yang melibatkan mata wang melayang seperti kebakaran dan kemalangan. Semua manusia tanpa terkecuali sentiasa berhadapan dengan risiko kematian, kelumpuhan dan penyakit. Setiap hari yang berlalu, anda semakin mendekat dengan kematian yang telah ditentukannya. Cuba hadirin bayangkan, hadirin terlibat dengan kemalangan dan pihak ketiga meminta pampasan sebagai ganti rugi. Hadirin tidak perlu risau untuk mengeluarkan duit kerana insurans takaful ini akan membantu hadirin untuk membayar pampasan sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani. Oleh itu, kita semua dapat membuat persediaan dan sentiasa bersedia untuk berhadapan dengan risiko yang mungkin terjadi suatu hari yang nanti. Selain itu, kepentingan lain yang turut dirasai ialah jihad ekonomi Islam semakin mendominasi pasaran dunia. Terdapat banyak produk-produk takaful telah wujud untuk memberikan alternatif kepada umat Islam. Insurans juga berteraskan kontrak jual beli manakala takaful berteraskan kontrak tabaruk, iaitu derma. Jika semakin ramai orang membeli secara atas talian, pendapat orang Islam akan semakin berkembang maju. Hal ini turut didorong berkaitan pandemik COVID-19 yang memaksa semua orang untuk kekal di rumah dan terpaksa membeli semua barang serta keperluan harian secara atas talian. Oleh ekonomi negara Islam seperti Malaysia dapat berkembang secara drastik lalu bersaing dengan negara-negara maju lain seperti negara United Arab Emirates. Akhir sekali, kepentingan insurans takaful ialah dapat melindungi harta dan aset yang dimiliki oleh kita. Antara harta yang perlu dilindungi bukan sahaja yang berbentuk fizikal, malah bukan fizikal juga. Sebagai contoh, harta yang perlu dilindungi ialah kereta, rumah, nyawa dan emas. Jika anda bayangkan anda kehilangan kereta disebabkan kebakaran, nilai kerugian yang perlu ditanggung boleh mencecah ribuan ringgit malah ratus ribu berdasarkan harga kereta hadirin. Oleh itu, sebagai langkah berjaga-jaga amatlah digalakkan kepada hadirin untuk sentiasa melindungi harta dan menyertai insurans takaful. Kita juga perlu meningkatkan harta dan hibah kepada keluarga seperti yang dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 240 yang bermaksud
Dan orang-orang yang hampir mati di antara kamu serta meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isteri mereka, iaitu diberi nafkah secara hati, iaitu makan, pakaian dan tempat tinggal hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah dari tempat tinggalnya. Kemudian jika mereka keluar dari tempat tinggalnya dengan kehendaknya sendiri, maka tidaklah kamu bersalah, wahai wali waris si mati, dengan mengenai apa yang mereka, iaitu isteri-isteri itu, lakukan pada diri mereka dari perkara yang patut yang tidak dilarang syarak itu. Dan ingatlah, Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Jelaslah bahawa insurans takaful jual beli atas talian, kad kredit, kad diskaun mempunyai pelbagai kepentingan dan faedah dalam kehidupan pada zaman ini. Oleh itu, jihad Islam dapat berkembang maju seiring kemajuan dunia. Sebelum saya mengakhiri ucapan saya ingin membincangkan isu semasa berkaitan takaful. Apabila segelintir orang menganggap bahawa insurans takaful sama dengan insurans konvensional yang tidak diterima di dalam Islam. Hal ini sebenarnya mempunyai beberapa perbezaan, iaitu insurans konvensional mengandungi unsur-unsur gahar, manakala insurans takaful sebaliknya. Hal ini kerana apabila tidak berlaku sebarang musibah, wang yang dibayar akan hilang, atau erti kata lain, satu pihak mendapat keuntungan manakala satu pihak mengalami kerugian. Kemudian syarat barang yang ditetapkan syarat tidak dipenuhi. Selain itu, insurans konvensional mengandungi riba. Terdapat perbezaan nilai mata wang. Mamalah antara wang dengan wang mesilah mempunyai nilai yang sama seperti yang berlaku pada insurans takaful. Oleh itu, perdebatan yang terjadi dapat disangkal dengan isi tersebut yang telah berjaya menerangkan perbezaan antara insurans konvensional dan insurans takaful. Sekian daripada saya. Berakhirnya kata-kata yang dilontarkan oleh saudara Hani Irsyad dan saudara Elia Farhana itu tadi menjadi petunjuk kepada kita bahawa bual bicara kita pada hari ini telah hampir ke titik noktah yang terakhir. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada ahli-ahli panel kita pada hari ini kerana sudi meluangkan masa berkongsi ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Sebelum kita bersurai, izinkan saya mengakhiri bual bicara ini dengan jadi sedikit rumusan dapat saya simpulkan di sini. Insurans takaful bukanlah satu rancangan untuk mengatasi kudrat Allah atau mencabar kekuasaannya. Pihak insurans tidak menentukan bahawa sesuatu perkara yang belum terjadi itu pasti akan terjadi. Tetapi ia hanya membayar ganti rugi kepada pencarum yang mengalami kemalangan atau kerugian tertentu. Ini adalah satu gerakan kerjasama untuk meringankan beban, kerugian akibat sesuatu kemalangan, dan kenyataan ini disokong dengan ayat Al-Quran yang bermaksud, dan tolong-menolonglah kamu dalam membuat kebajikan dan ke arah ketakwaan, tetapi janganlah kamu tolong-menolong dalam membuat dosa dan permusuhan. Hadirin sekalian, dengan sempurnanya perbicaraan kami pada pagi ini, maka sempurnalah majlis forum kita pada pagi hari ini. Andai kata padang pelita gelap gelita di malam hari, andai ada terlanjur kata maaf dipinta setulus hati. Sekian, terima kasih kepada saudara dan saudari kerana turut serta dalam bual bicara pada hari ini. Semoga saudara dan saudari dikurniakan kesihatan yang baik dan semoga kita bersua kembali di lain bual bicara dengan topik yang lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, habis dah ke? Ada apa-apa soalan untuk ditanya kepada para panel kita pada hari ini? Ada satu soalan daripada rakan kita, Zulfikri. Dia tanya, saya ingin menyanyikan soalan kepada panel yang bernama Hanif Irsyad. Mengapakah sekarang ramai orang tak dapat claim insurans walaupun orang tersebut mengambil ataupun menjadi insurans tersebut? Untuk jawab pertanyaan tu, dia sebab kenapa orang ramai tak dapat claim insurans tersebut, sebab dia orang tak mematuhi syarat yang dipersetujui. Sama ada itu ada kesilapan diri sendiri, sama ada masa dia orang membuat perjanjian pada permulaan dia orang tak baca
masyarakat tak baca dia punya isi-isi yang di cover lah. Begitu tu bila berlakunya kemalangan diorang pun claim tapi tak dapat. So company tu tak boleh nak tolong. Tapi ada setengah company juga dia macam dia gunakan tu sebagai diorang punya muslihat. Tu pendapat saya. Okay, ada soalan lain? Soalan kedua daripada Rania Jasmine. Assalamualaikum, saya ingin bertanya soalan kepada ahli panel 2. Mengapakah masyarakat kini dibebani oleh hutang kad kredit? Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bagi dua isi yang saya dapat fikirkan. Yang pertama adalah kos sara hidup yang tinggi. Seperti yang kita semua tahu, pada zaman yang semakin moden ini, masyarakat memerlukan sejumlah wang yang lebih banyak bagi memenuhi keperluan asas mereka kerana barangan-barangan yang dijual di pasaran ataupun kos perumahan, kos cukai semakin tinggi. Sebagai contoh, saya di sini akan lebih menekankan kepada masyarakat golongan B40 di mana kos sara hidup mereka adalah tidak tinggi. Ini akan memberikan impak yang sangat besar kepada golongan ini, terutamanya dalam ingin membayar cukai tanah, cukai pintu dan segala jenis cukai. Yang kedua, isinya adalah berbelanja dengan tidak bersistematik. Isi ni, faktor ni mungkin tidak berlaku kepada setiap masyarakat, tapi saya yakin hal ini berlaku kepada segelintir masyarakat sebab kalau dapat dilihatkan terutamanya dalam bulan Ramadan ni, masyarakat lebih tidak dapat mengawal perbelanjaan mereka, terutamanya semasa ingin membeli makanan untuk berbuka. Jadi oleh itu saya rasa dua faktor ini adalah merupakan antara faktor yang membuatkan ramainya masyarakat yang berhutang kad kredit. Itu sahaja dari saya. Ada soalan lain yang ingin diajukan? Okay, nampaknya sampai di sini saja buat bicara kita pada hari ini. Terima kasih.